العظيم استغفر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم ارزقنا علما نافعا وارزقنا رزقا كثيرا واسعا حلالا طيبا مباركا وارزقنا شفاء من كل داء. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعلنا وأولادنا وأسرتنا وعشيرتنا وأهلنا وإخواننا وأصحابنا وجيراننا وطلابنا من عبادك الصالحين. اللهم يا دافع اللهم يا دافع البلاء والنقم ارفع عنا يا الله، ارفع عنا يا الله، ارفع عنا يا الله وعن المسلمين كل بلاء ووباء وهمنا من وضيق وشدة ونقمة وحزن. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah. Muka surat 23. Kata dia faslun. Ini suatu fasal lah, faslun tu. Huraian. Faslun maknanya ini satu huraian. Bermula yang membatalkan akan puasa itu 9 perkara. Perkara yang membatalkan puasa ada 9 perkara. Pertama, memasuk akan suatu ain dunia ke dalam rongga. Masuk satu benda ke dalam rongga badan jikalau atas jalan berobat sekalipun. Tidak masuk sesuatu lah dalam rongga. Rongga itu rongga badan dengan makna benda yang terbuka daripada badan kita tu makna rongga yang terbuka. Jikalau atas jalan berobat sekalipun, nak buat ubat pun batal. Sebab tu ulama-ulama dulu dalam mazhab kita Syafi'i masuk obat leluh batal. Cuma len je ustaz-ustaz len ni baru-baru ni kata tak batal. Sebab dia ikut saing. Nampak tu dia ikut saing. Tu dia. Dia ikut saing. Jadi tak batal lah kata dia. Jadi kalau hak ulama dulu batal lah. Walaupun nak buat berobat pun. Mata tidak dinamakan rongga lah. Mata tidak dinamakan rongga. Tak. Mata tidak dinamakan rongga kata dia. Dengan sengajalah. Lagi dengan ikhtiarnya. Lagi dengan ikhtiar. Dengan kehendak dia. Bukan dengan paksa. Serta diketahui akan haramnya. Dia tahu, dia belajar kata haram, berdosa dalam bulan puasa ni. Nampak tu? Dia buat agak. Daripada di rongga saning daripada lubang yang asli. Lubang yang asli. Lubang tebuk tau. Lubang yang tidak asli. Lubang asli. Seperti mulut. Itu mulut. Dan dubur. Mana-mana yang ada lubang lah. Mulut, hidung,
Nampak tu? Dia. Kalau lubang hak di kepala kita ni ia terbuka. Lubang telinganya, lubang hidung, lubang mulut dia terbuka. Kalaulah dubur hak bawah tu dia tutup. Nampak? Tapi ada lubang. Tu semua sekali. Dia. Dubur atau lubang yang baru. Tadi lubang asli ataupun lubang yang baru, seperti menikam oleh seorang akan perutnya, maka sampai ke dalam rongganya. Dia tikam dalam perut sampai ke dalam rongga. Itu juga dinamakan lubang lah. Baik. Setakat hak mana lubang tu? Lubang rongga. Lubang dia ada dua, hak tutup dengan hak tak tutup saat ni. Kalau hak tutup, kalau hak tak tutup, seperti lubang telinga, lubang hidung, lubang mulut, dia sampai kepada hak jauf, dia panggil. Fi jaufin. Kita orang Melayu panggil jauh juga, jauh. Jauh ke dalam. Nampak? Kalau hidung, kalau kita korek tahi hidung tu tak panggil jauh lagi. Jauh ni sampai ke batang hidung ni. Ni sampai ke batang hidung ni, kerah ni. Kita korek sampai sini, sampai ke batang hidung ni, bah tu. Dia panggil jauh, dia panggil. Hak tu baru batal. Jadi orang tua-tua dulu kata hak seruah jari. Tak batal lagi. Tak kira lah sejuah lari, tak sejuah lari pun. Tapi maknanya kalau tak sampai ke atas tu, tak batal. Telinga begitu juga. Telinga ada setengah ulama dia kata telinga ni sampai ke gendang telinga. Dalang tu sampai ke korek lagi lepas dah tu batal. Nampak tu? Ada setengah ulama kata sekadar masuk jari teliking. Kat mana boleh jari teliking tu boleh masuk? Sekat tu tak apa lagi. Jari teliking kita lah, bukan jari teliking budak pula. Telinga kita. Nampak tu? Setakat mana kita masuk jari teliking jari kecil, kecil sekali. Sakat tu kata dia. Jadi kalau kita nak ambil ikhtiar, nak ambil cermat, kita korek setakat mana yang jari teliking kita luar. Kita masuk sekat tu je. Nampak tu? Itu telinga. Adapun lubang yang tertutup, macam lubang dubur contoh dia, hak tertutup tu saja batal lalu. Dia bukan masuk pakai dalam dah. Hak tu lepas pada tutup tu batal lalu. Hak tutup. Tadi hak terbuka tak apa. Macam hak mulut juga. Mulut apa kat mana? Takkan kita koma tu masuk air dalam mulut, dalam rongga. Batal ke tak? Tak batal. Kecuali masuk hak sampai hingga kita dah nak kehek tu. Sampai kat ni halkong, lutih halkong. Lepas pada tu batal. Lepas pada tu batal. Maknanya kalau kita jolok sesuatu masuk dalam mulut, dah lepas pada tekak ni tak batal. Macam hidung tadi lah. Macam telinga tadi lah. Nampak tu? Itu di atas kaul kita lah. Mazhab kita. Kalau nak bahas benda tu, kalau demo rasa bijak, mari mazhab lain ke, buat sendiri hadis kamu, itu buat anda demo lah. Nampak tak? Itu kau pandai lah. Demo nak buat. Keduanya, perkara yang membatalkan puasa, muntah dengan sengaja. Dia buat jolok pok muntah dengan sengaja. Dia buat pok muntah sungguh. Maka batal puasa. Muntah mabuk naik bah di laut mabuk muntah juga. Itu tak apa. Lagi diketahui akan haramnya. Dia buat sana, dia tahu dah haram buat gini bulan puasa, tak boleh buat. Dan dengan ikhtiarnya, dengan sengajalah, dengan dia buat pilihan dia sendiri, bukan orang paksa. Dan jika yakin ia akan tiada kembali sesuatu ke dalam rongganya sekalipun, ia mutah tadi, mutah sungguhlah. Sehingga dia yakin
Hak muntah tadi sikit abut tak masuk mula dalam perut. Walaupun begitu batal juga puasa. Nak ayatnya. Biasa kalau orang muntah tu ada kat sakit baki bila kita nak berasa nak telang air liur tu pun masuk sikit. Hak tu masuk, hak tu memang batal lah. Memang batal lah. Ya, macam kita kita tu waktu bik kohok. Waktu bik kohok, ya, waktu bik kohok tertelang balik. Kohok bukan daripada sini, daripada dalam tekok lagi. Kita telang balik tu batal lah. Batal lah. Yang ketiganya jima dengan sengajanya. Lagi ikhtiarnya, lagi dia ketahui akan haramnya. Sama tadi. Dia buat sengaja. Ikhtiar, suka rela dia bukan orang paksa. Haram dia tahu dah. Nampak hukum hakam bukan dia baru masuk Islam. Kalau baru masuk Islam tak apalah dah tahu. Kalau lagu tu kata dia lagi dia tahu akan haram dan jikalau pada duburnya sekalipun jimat kat dubur pun batal lah puasa tu. Keempatnya apa tu? Menghaja ni sengaja tu lah, sengaja menghaja sama lah. Mengeluarkan mani pada siang hari. Itu dia. Itu juga batal puasa. Ikut pada Wahbi tak batal kata dia. Ikut Wahbi hendak batal kata dia. Oh banyak hukum dia berat. Guna? Tak batal ni dengan sengaja. Mimpi tak apa. Kelimanya kedatangan haid. Tengah-tengah puasa mari haid. Orang puan orang lelaki dak ni memang ni. Haid ni orang lelaki tak apa. You buat soalan pula. Kalau orang lelaki tu haid, mana cerita? Nak jawab mana mak? Nak jawab dia. Kita kata orang puan. Ya, kalau orang lelaki tu haid kau, kita kena tanya dia, mu apa kali dah tu haid? Kalau orang puan tanya, kita tanya dia, mu nak tahu orang lelaki tu haid? Baru jawab dia tu. Ya dah. Dia tekak nak buka puasa perut mari haid. Walaupun satu saat lagi nak buka puasa, 1 minit lagi mari haid batal lah habis. Semua sekali tak kira. Keenam, nifas. Nifas, darah nifas tu. Darah yang selepas daripada beranak. Ataupun darah yang mengiringi beranak. Itu nifas lah. Ketujuh, wiladah. Batal juga puasa. Wiladah tu apa? Bukan darah beranak. Orang ramai juga terjemah wiladah ni darah beranak. Bukan darah beranak. Wiladah ni. Tak ada darah beranak. Kenapa? Wiladah ni, dia hak darah kalau hak tubik sama beranak pun, itu dia panggil darah nifas lah tu. Kenapa? Darah sebelum pada beranak, tu darah fasak, darah tak pakar tu bukan tu. Darah luka-luka dalam sebab nak tubik anak dia luka lah. Darah fasak, darah tu semayang wajib lagi. Tak kena mandi pun. Nampak tu? Jadi wiladah ni bukan darah beranak. Kita pergi sebut apa yang sebut dengan darah beranak. Darah beranak bukan wiladah tu darah. Wiladah ni mana? Beranak. Walaupun garing tak ada darah sikit. Asalkan beranak, batal puasa. Nampak tu? Sampai ke petang lepas sepuk beranak. Batal puasa dia. Tengok darah tak ada. Kalau ada darah, koh sangat. Maka membataliakan puasa atas kaul yang asah. Kaul yang lebih sahihnya batal puasa tu. Itu dia. Hak beranak tadi tu. Ke-8-nya. Dia ada 9 belakang ni. Ke-8. Kedatangan gila. Tengah-tengah puasa, tengah hari panas dering. Nak marah korang. Lapar perut lagi, panas lagi, gila. Gila. Ada? Ada dah orang gila puasa ni? Sebab tak ada lagi. Gila benda lain lah. Bukan gila kerana puasa. Gila kerana benda lain. Dia memang pesen gila semua dah. Biasa malang gila. Ni siang hari gila. Bulan puasa gila. Untung dia ni.
Masuk bulan puasa 30 hari. Gila sama kerjaan. Nampak tak? Jadi. Pada suku harinya, dia gila saat ni tak kira lah banyak mana pun. Walaupun seminit pun, asal gila, batal. Walaupun seminit gila, batal. Dia mari-mari buat gila. Buat gila. Tu buat gila tak batal. Macam-macam orang ni. Orang gila nak jadi gila. Gila, mu ni gila nak jadi gila bukan lima. Bulan puasa gila. Bulan puasa gila. Hak dulu zaman dulu, kalau masuk je bulan puasa, gastrik. Lain ni kurang dah bunyi waktu tu. Tak ada dah. Orang besar-besar, orang waktu tu, sikit gastrik lah bulan puasa. Tak boleh, saya ni tak boleh lapar. Mana tahu tak boleh lapar. Tak boleh ya tadi. Buat dah. Tak lagi, tak terang lagi. Tapi tak boleh lapar. Berasa macam tak boleh ya lapar. Berasa macam tak boleh lapar makan. Apa? Gastrik. Lain ni tak ada dah tu. Hak tu tak ada dah perangai tu. Dulu kat perangai tu. Perangai gastrik. Lain ni boleh sehari perangai, buat gila. Apa tak puasa? Gila. Ayat dia. Dia ambil surat doktor. Lain langgar orang pun, dia ambil surat doktor. Ambil surat gila. Langgar je orang, ambil surat gila. Macam-macam. Baik. Itu dia gila saling. Tak kira lah masa mana. Asalkan dalam siang hari, batal lah puasa. Walaupun sekejap. Atau pitam. Pada sekalian harinya. Ni jadi pitam bukan gila. Ya pitam sekalian hari. Kalau ada je masa sehari tu. Dalam sehari tu. Dia sedar daripada pitam. Pitam lepas ada nyau tu pitam selalu dah. Pitam. Dekat nak buka bahasa. Dekat nak buka. Segar malam-malam ada. Tak batal lagi. Itu pitam. Bukan gila. Tak batal lagi. Mana weh? Allah baru sedar. Dah mana sudah menyaut dah lagi. Nyawa apa nak buka dah ni. Dah nampak gelap nak buka dah ni. Bukan sahur lagi dah. Dia kata aku sedar sahur tak dia. Nampak tak? Maka sah puasa dia. Sebab tu sini gila dengan pitang. Kalau tidur ni ada kok gila tidur dia panggil. Gila tidur. Gila macam-macam. Gila nak jadi gila pun ada. Gila tidur. Sudah sahur. Tidur lah. Tak boleh dah. Sahur tu wajib. Mayang subuh sunat. Sahur boleh bangun. Subuh dah boleh nak out. Sebab apa? Gila tidur dia panggil. Tidur lepas masa sahur tu tidur. Tidur tak tidur. Kejut tak kejut. Bila? Orang habis buka dah kejut. Allah baru sudah sahur. Baru sudah apa? Buka dah. Kenapa dah? Sah dah puasa? Sah. Sah puasa. Walaupun dia tidur sepanjang hari. Dia. Allah Akbar. Itu dia. Kesembilan. Perkara yang membatalkan puasa ni. Murtad. Berlindung kita dengan Allah Ta'ala daripadanya. Na'udzubillahi min zalik. Murtad. Apa makna murtad? Jadi kafir. Itu makna murtad tu jadi kafir. Nampak tu? Duduk molek-molek pada bulan puasa. Tak sedap agama Islam ni. Dia bercakap ikut dang ni. Kena puasa lah, kena apalah. Jangan lalu dah. Murtad lah tu batal puasa dia. Islam dia pun batal, puasa dia pun batal. Jangan buat cakap ikut dan lah. Saya pesan semua tu. Kalau bab agama dah sedap cakap. Mu buat cakap sedap semua. Kalau bab agama tu. Nampak tak? Dah sedap cakap sedap lah. Dulu Allah kalau bab agama dia cakap. Jahil tuki tak tahu mana satu. Tapi cakap sedap semua. Jangan duk cakap sedap. Jangan duk reka ayat. Jangan duk reka ke hukum. Jangan duk reka ke cerita-cerita dalam agama. Terima je lah. Kalau kata ni hukum Islam ni. Ya. Jangan hukum Islam apa lagu ni. Zalim ni. Dulu. Kisah dulu. Apa dah? Murtad cakap begitu tu. Kafir cakap begitu tu. Boleh bawa kepada kafir. Jangan main-main. Kau kita apa?
Bunyi orang bang taruh ubuh piah tapai dia nyok seji. Jadi cakap ikut dah. Mun kapi mari apa seji. Jangan main-main. Sedar tak sedar. Wak pada ke apa? Wak pada ke jahi. Nak cakap orang cakap kata. Ya apa dah. Ada dulu setengah cakap. Nabi tak cukup janggut zaman dulu mana ada pisah jilik. Tak ada pisah jilik. Tak kapi cakap gitu. Orang puasa ya puasa. Puasa pun benda. Mung puasa tak sah. Mayang pun benda. Mayang pun tak sah. Cakap. Ya apa dah. Quran ni sesuai tak sesuai. Sin zaman ni zaman teknologi. Zaman unta dulu sabah lah. Boleh pakai lagi hukum dalam Quran ni. Ni zaman jet. Zaman teknologi. Zaman laju. Kalau pakai hukum ke ni. Tak gerak kita. Kediang semua. Tinggal. Tinggal. Apa dia panggil? Ke belakang lah. Kita duduk belakang semua. Cakap kita tu kapi. Puasa tak? Puasa. Masuk dalam TV lagi kita buka puasa. Hak kita sejik ni buka puasa tak masuk dalam TV pun. Dia hak cakap gitu buka dalam TV lagi masuk. Dan macam-macam lagi hak cakap buat cakap sedap. Sampai kampung kita pun tiru kata cakap begitu. Cakap sedap. Hak bab agama rasa cakap sedap. Tak tahu senyap. Apa dah? Jangan orang saya sakit hati dengar dulu. Cakap pasal kita nak royak ni pasal sakit hati dah. Apa dah? Badak putih basah dah lalu cakap. Jangan jaga untuk murtad. Sedar ke tak? Tak sedar murtad sebetulnya je. Supa je. Makan nasi suap masuk. Supa je. Taklah kata bila murtad kau nak suap nasi tak boleh. Dah. Kau sedap makan dia. Dah ingat ke Tuhan. Apa dah? Jadi tak mula susah bila mati orang tak cara nak buat dalam kubur dah susah. Pernah kita dalam Malaysia ni. Mati tak ada orang cara. Masa hidup orang sanjung sangat. Dah orang baca anti hadis dan sebagainya tu. Mati pun dia cara. Tak ada orang cara. Hak mu hina selama ni tu lah caranya. Tolong pergi kambuh takut busuk. Ingat main-main. Ke tak ingat? Ingat apa anti hadis. Tak cara benda gitu. Bukan tak cara, kadang-kadang kita tak peka. Saya orang-orang hak marah-marah ke agama ni saya ingat belaka seko-seko ingat. Hak cakap sedap ni seko-seko ingat. Hak zaman kita. Nampak tak? Dia boleh kata macam-macam. Hadis tak boleh pakai. Cukup dengan Quran. Supaya hak tak ada hadis. Tak boleh pakai hadis ni. Kita pakai hadis sahih je. Hadis tu itu hadis mana? Bukan hadis. Supaya tu. Nampak tak? Hak nu anti hadis tu. Kasih Ahmad lu. Nama oleh ayah nama Ahmad. Dia nama Kasih. Comel-comel Kasih. Mulai-mulai ada. Tapi mati, buat ni cerita. Jadi nak tanang dia. Jarak Cina tak mau terima sebab mu nama Melayu. Tak ada sijil keluar daripada Islam. Orang Islam tak mau terima sebab mu ni jahat dah lalu. Nak kata apa? Sehingga kita sanjung dia. Kita buat apa dia panggil? Kita buat apa ni orang panggil pemikir Kasih Ahmad. Apa dia panggil? Forum pemikir Kasih Ahmad. Hebat mikir. Mikir hebat pun ada kalau tak ada hadis. Tak salah. Orang yang hebat sekali mikir Nabi Muhammad je. Dalam dunia ni. Hak nombor satu. Hak lain-lain tu diikuti oleh Nabi-Nabi lain. Bila kita kata begitu, orang putih, orientalis, dia cuba selewengkan kita juga. Dia buat buku. Buku hak yang orang hebat-hebat di dunia. Yang pertama Nabi Muhammad. Kita buat, hebat Mak Saleh kata dia. Orientalis. Buat keluar buku, tokoh-tokoh pemimpin agung di dunia. Dia letak nama Nabi Muhammad tu mula-mula tu dia letak orang lain. Hebat tau. Dia sanjung. Ingat baik. Bukan sanjung Nabi Muhammad tu nak perosak akidah. Kita tak sedar benda-benda gitu. Bila begitu lepas pada Nabi Muhammad orang lain. Orang ni. Lepas tu Nabi ni. Nabi pula Nabi Ibrahim kata dia. Ibrahim. Lepas ada Ibrahim kata dia. Nabi Musa. Maknanya apa? Betul lah dia letak Nabi Muhammad. Tapi Nabi-Nabi yang lain.
Nampak? Tak boleh mengatasi orang-orang yang dia sebut tu. Orang-orang yang dia sebut. Masuk macam-macam. Namrud lah. Hebat pada Nabi lain lagi. Fir'aun. Orang yang terpengaruh. Hebat daripada Nabi-Nabi lain lagi. Kita tu hanya Nabi Muhammad sihat apa. Habis jual buku tu. Orang Islam tukar jaja. Buku tu. Orang Islam tukar jaja. Permainan orang kafir. Kita ni terpengaruh belaka. Lala kita murtad pun tak sedar. Nak buat dah. Mati tak ada orang nak tanang. Cina pun tak mau, Hindu pun tak mau. Cina pun tak mau, Hindu pun tak mau, Melayu pun tak mau. Lala sudah hang dia cara. Ada 2 3 4 orang. Hak mana tu? Budak-budak hak dia hina. Mung ni jomung. Mung ni tak pakai kerja dulu ni. Habis. Deh, jangan main-main. Masalah tiada harus membuka puasa bagi umpama orang potong padi. Umpama orang potong padi. Ni ramai ni ustaz-ustaz lain ni ngajar. Kalau kita tak larat kerana kita kerja nak tanggung anak bini, boleh buka puasa. Barang je wi. Tak ada huraian langsung. Kenapa? Boleh buka puasa. Ada ulama, ada kitab yang boleh buka puasa tapi syarat dia ketat. Hak mu duk cerita tu dalam mengajar tu barang dah lalu. Kalau kita rasa tak larat, kita buat kerja memang kerja kita tu je kerja berat. Tak ada kerja lain dah. Dah balik piti nak makan nak bini, maka boleh buka puasa. Barang. Mana syarat-syarat dia? Nampak tak? Kalau hari tu ada lagi beras untuk anak-anak nak makan. Ada lagi makanan. Tak boleh pergi puasa. Tak boleh pergi kerja. Kalau kerana pergi, jadi buka puasa. Itu dia antara syarat. Kenapa? Dia pun pakai ikut dang sekali. Ngajar tu biarlah kemah sikit. Itu dia. Tengok dia. Tiada harus. Bukan harus. Tiada harus buka puasa bagi orang yang umpama kerja dia potong padi. Tok Imam kenal lah. Tahulah orang potong padi ni guana. Potong padi ni muka padi. Muka padi siang hari bulan puasa. Muka padi dia tak ada atak. Siapa tak? Tengah hari lah. Tak kita tak Imam. Tak Imam haji tak muka padi tu? Tanya tak Imam tu. Tanyalah tak Imam tu. Lagu mana perik Orang kat buah sawit tak apa lagi. Daun sawit banyak atas tu. Teduh. Sungguh. Bulan puasa ni kalau kita puasa, hak utama sekali tak boleh dahaga. Hak nak tahan. Makan tak apa lagi. Dah kita tak Imam tau. Dahaga tak tahan ni. Makan tak apa lagi. Muka padi tak ada atak. Potong padi tak ada atak. Kerak, ceruk padi. Ipung. Wagi tak ke tempat muka dia. Dia panggil apa tempat muka dia? Tak Imam apa tak ingat. Tak Imam pun tak ingat juga. Kalau hamba tak ingat, tak Imam tak ingat lah jawab dia. Kalau hamba ingat tu, tak Imam pun ada kau tak ingat. Baluh tu bukan. Baluh ni apa ni apa ni. Kong pak wei aja muka padi tau. Dia bagi apa pasal tu? Tom muka. Tom muka. Kau muka padi. Saya kerja muka padi. Tahulah dia punya berat tak berat. Muka. Sebelum pada muka padi tu kita ngetang. Tak Imam tak ngetang padi. Ngetang padi ni biasa orang perang. Muka padi orang lelaki. Ngetang. Dia ada ketamang. Tamang. Dia panggil tamang. Tamang ketamang. Lekat tamang. Irik tu padi ketang. Padi ketang. Kalau kita nak letak dalam baluh, kita kena ketang padi tu. Kalau kita pukul, dia tak molek. Ketanglah padi. Buat segemar. Segemar tu tak ingat tak segemar padi tu. Secekok dia panggil segemar susun dalam baluh. Nak ambil tak kira ambil irik jemur. Lepas jemur tu pergi meseng. Meseng masak. Mula-mula meseng masak, meseng toh tak ada lagi masa tu.
Kalau dak alah hak lama lagi lalu sung. Kalau dak jemur nak masak dak boleh. Masak tu mana jemur tu masak tu. Kalau tidak dia patah, dia pecah, dia payah nak buka. Rohoknya kerjaan. Bukan senang-senang kerja. Dah bulan puasa ke mana. Dah boleh buka. Buat apa mau tebang buat bulan siang hari. Buatlah malang. Malang boleh kan? Boleh. Apa? Ada pergi lah. Pakai spirit. Kita muka malang. Ada orang muka malang. Saya pun nak muka malang pakai spirit. Pelita ayam tu orang miskin tu. Orang miskin pelita ayam. Nak ceritanya. Lah ni pelita ayam pun tak kenal. Lagu anda macam ni pelita ayam pun tak tahu. Itu benda. Nak royak yang rohoknya muka padi ni. Teruk pada nak orang ketah. Teruk pada kait sawit. Nak ketah dak rohok mana kalau musim tak neruh, tak panas. Teduh je angin kuat hari. Muka padi tak sah. Angin mari tu panas, angin tu panas. Tengah padang. Boleh buka puasa dah. Ini saya dengar dalam TV soal jawab tu. Tanyalah ustaz ke apa. Boleh tak kita dah kerja berat? Boleh kata dia, tak apa. Tapi kena qada lah. Senang jawab pun dah gitu je. Saya ni kerja kuat. Kerja rohok, kerja pakai rank. Puasa tak larat. Boleh tak saya buka? Boleh. Tak ada masalah. Jawab dia tu kan senang jawab tu. Ya tak? Jawab tu bukan fakih. Bukan orang fakih. Jawab biar agak lajuk sikit. Biar orang faham suti-suti. Boleh buka tu setara mana? Royak hukum asal memang tak boleh. Tapi lah kalau tak ada arah darurat, kena cari juga, kena buat juga. Anak bini tak makan rumah tu. Maka baru dia bolehkan. Nampak tak? Dan orang menggala tanah. Gala tanah ni bukan bawa mesin gala je, gala macam orang yang bawa tu. Gala tengah panas tak ada juga ni. Allah, gala zaman dulu. Nak tanah kacang tanah je. Nampak? Ni. Masalahnya kubah kita duduk atas tu. Panas dering. Tak tahan. Sebab tu saya pernah cerita semua. Saya pernah cak kali dah cerita. Nampak tak? Saya pernah kerja. Bulan puasa ni pernah kerja. Tapi kalau saya kerja memang kena buka. Rela tak kerja lah. Memang Allahu Akbar. Nak cerita tak kena. Kita kerja bulan masa tu tak puasa lagi. Tak masuk lagi puasa tapi akhir Syaban dah. Bila esok tu puasa, hari ni kerja, malang tu kerja lagi. Siang malang kerja. Tak macam orang lain ni kerja sehari tak buh. Nampak tak? Hari ni saya kerja, lepas tu malang karang kerja, malang karang tu 1 Ramadan. 1 Ramadan. Kerja ni ada target. Sebab tu kerja kuat tu macam rohingya, macam bagla mari buat kerja. Dia ada target, dia nak piti. Saya pun begitu juga kerja masa tu. Nak piti, nak bawa pak belajar. Kerja 2 minggu boleh makan setahun. Cari lah, nak cari mana. Kerja tu hari ni kerja. Pak, malang karang istihar puasa. Saya kerja lagi tu. Terawih dua ni saya tanyalah Pak Imam weh. Nak piti je. Malang tu terawih kita pergi kerja. Cari nak sahur tak ada. Tak apa lagi. Tak sahur. Esok pukul 5 pagi kita habis dah kerja. Kita bersahur. Sahur. Tak apa lagi sahur dengan apa? Dengan air sejuk. Pepsi dia panggil. Dengan air Pepsi. Tahu Pepsi? Air apa Pepsi? Pepsi. Anda pun. Pepsi tu lah. Esok kan pergi kerja.
Ya. Pergi kerja tu, lapar dah. Tak apalah, boleh tahan lagi. Nak buka puasa. Buka puasa tak ada makanan. Saya cerita acak kali. Kita dah lapar sehari dah, kita kerja tak bersahur. Tak apalah, hari pertama tu tak bersahur. Sebab apa? Makanan ada lagi. Kita makan pukul apa, kita makan petang tu, kita makan malam tu. Ada makanan lagi malam tu kita makan. Tak bersahur tak apa, dan lagi esok kerja boleh. Tak ada masalah. Boleh kerja lagi. Balik. Bukan balik di rumah. Dalam kawasan kerja tak boleh keluar. Kalau keluar tak boleh nak masuk dah kerja esok malam ni. Garik kita berhenti dah pukul 5 tu berhenti. Pukul 5 saya sambung sampai pukul 6. Overtime. OT. Ada OT tiba OT. Di kating sudah semayang so. Mandi. Lama lapor. Sudah semayang so pergi kating. Nak buka puasa. Tanya nasi ada ke dah habis. Bukan orang buka puasa bukan tiba tengah hari tak ada. Tak ada orang nak buka puasa, kita je ada 3-4 orang je hak puasa. Orang beribu kerja. Tanya nasi tak ada. Betul lah ada lah sekedar direct kan kating tu. Ada nasi cukup. Mu boleh cukup tu sepinggan seorang je. Ayam setokor seorang. Hak saki baki. Makan tu. Tengah makan, tengah buka tu, nasi habis dah. Lapar lagi. Balik. Sudah makan, garik tu. Semayang garik. Sudah semayang garik, pukul 8 nak masuk kerja. Pukul 8 nak masuk kerja, pukul 8 malam. Orang terawih, tak ada hari tu. Pak masuk kerja. Masuk kerja pukul 8, pukul 9:30 tu lapar ciruk cerak. Minum air atas kapal, kerja kapal. Sama segeng dengan Pak Wei ni, tapi tak kena hak kita kena. Minum air atas kapal tu mana? Betul lah hari tu, tengah hari tadi hujan. Kemeh besar, ada kemeh tu adalah takungan air. Sogok situ gok macam lembu. Sejam sekali minum air. Dah lapar. Makanan tak ada. Sudah pukul 5 habis. Pukul 5 turun hunggah kop. Nak sembahyang isyak tak lagi. Sembahyang isyak dulu. Sudah teruk dan lagi nak sahur ni. Hunggah kating mana buka subuh hari. Kating dia buka lagi pukul 7 lagi. Pukul 7 lagi operasi. Macam tak pulang puasa. Ya? Cari nasi tak ada, cari tu tak ada, ni lapar perut sakit. Nak sahur ni. Minum Pepsi tu sakit, kembung perut. Dah surah. Dia ada surah ada. Minum Pepsi. Tak tahu apa botol minum nak tahan ni. Lapar sakit. Buka nasi dah cukup dah. tengok makan tu lapar dah tahu. Hak ni pagi pukul 8 nak masuk kerja. Betul lah hari Jumaat. Jumaat dah wajib kalau pergi pun. Sebab apa? Luar kawasan Jumaat. Sembang dengan saing. Nak puasa ke nak kerja? Dua tu. Nak puasa ke nak kerja? Kalau kerja kita makan tengah hari. Pagi kita makan. Pukul 7 lagi. Lapar ni ceruk dah ni. Tak subuh lagi ceruk. Saing sebab tu kita kena cari saing yang baik-baik. Dia kata biarlah dok lebih pun. Asalkan dok buka puasa. Dok kerja dah. Tak kerja dah. Kita dah kerja 3 hari 4 malam kita lebih kurang tak ingat dah. 4 hari ke 3 malam 4 hari gitu dah. Tak kerja keluar daripada kawasan dia. Keluar daripada kawasan kita cari sejik. Duk sejik tu padan duk air atas kepala tu minum dah. Duk dalam bilik air tu mandi. Berapa jam tak tahu apa kembung apa tubuh. Gemuk apa. Masuk air macam badok dah. Lapar sakit nak bangun tak boleh kenaling. Bangun dia bitang la. Tapi Jumaat semayang.
Puasa tak buka. Puasa tu rasa lega sikit. Pas mayasa mandi pula. Pas mayasa tu mandi lagi. Pas tu kau berkenang. Siap. Segar sikit. Tu dekat nak buka lah tu dia. Baru lagi cari kedai. Jumpa kedai pukul 7. Siap nasi. Sikit je Allah Ta'ala beri nak cerita nikmat. Tapi sedap sangat makan. Nasi sepinggang je. Lauk bukan chicken chop pun. Bukan lamb chop pun lauk. Lauk kepala sutong. Cari hak murah kali. Dia kepala sutong kecil-kecil je. Sutong tak ada, kepala saja je. Nasi dengan lauk seria. Ai tebing 3 sen. Nasi seria 3 sen. Kedua sen tahu tak ingat lah 3 sen seria. Apa tahu masa tu tau. Pak wei tahu lah. Tak jumpa dunia, jumpa sini lah. Seria 3 sen buat buka puasa. Tenaga mari dengan sendiri. Gagah. Macam lah kita tak ditak pun dah lapar. Nak cerita sini. Ni dah dia. Tak boleh buka puasa. Kalau kita kerja kena buka puasa tu. Tak boleh buka puasa. Rela tak buka puasa. Rela tak kerja. Biar ada lebih hari tu. Gaji mahal tu. Gaji mahal. Berapa gaji masa tu? 70 ringgit. Sayang tak sayang kita 70 ringgit. Saya boleh 70 ringgit ke 70. Kalau kita kerja biasa kapun ni 3 riyal baru gaji. 3 riyal, 4 riyal, 5 riyal. Baru gaji. Nampak tak? 5 riyal tu besar dah gaji masa tu. Sini. Kita boleh 70 gaji. Besar tak tahu lah. Rela berhenti. Sebab tu kita kerja 2 minggu, seminggu. Operatif baru refund tak. Setahun dia makan. Setahun. Kena cerdik lah. Yang cerdik. Kena reka. Nampak tak? Allahu Akbar. Nak ceritanya jangan buka puasa. Jangan senang-senang nak buka puasa. Sikit kerja buka puasa. Sikit kerja buka. Tanya ustaz. Saya tanya tu ustaz. Tak apa. Buka dah. Dah kali buka puasa tu. Dah bila nak kata? Bila nak kata? Dah sebab tiap-tiap hari puasa. Bila nak kata? Tak ada. Tak kira hak dah tu. Nampak tak? Itu dia. Gala tanah dan orang tanam padi. Tu hak dia buat mari contoh ni. Contoh hak yang nak makan le ni belakang tak boleh. Nak makan ni. Tanam padi, ngetang tu nak makan kan? Gala tu nak makan tu. Tak boleh buat kata dia. Tak boleh buat buka puasa tu. Kerja malang lah. Dan ni pun ramai orang kerja malang. Macam kontrak tu kerja malang. Kalau bulan puasa. Malang start. Buat rumah pun malang. Dah tak ada arah. Siang hari nak puasa tu bagus. Biar tak semayang terawih pun. Ni dah hina dia. Dah letak. Mu ni terawih pun. Setahun sekali terawih pun tak buat kerja juga. Dia tak tahu target dia nak beli baju ke anak dia tau. Anak awak dah masuk sawah lagi. Minta dah baju. Tunggu. Tanya ke puan tu. Masuk Syabang rejak tu. Masuk rejak tu orang siap dah buat baju. Kita dah lagi. Oh susah lah dia kena buat kerja. Kalau kita dah hina ke dia. Dia lebih mulia lagi. Kerja malang tu lebih mulia. Sebab dia jaga puasa siang hari. Biar tak semayang terawih pun tak apa. Aku anak bini aku lagi. Raya lagi bahagia. Apa gembira. Nampak tak? Biar dia. Jangan duk puli-puli. Jangan duk entang-entang. Jangan duk hina-hina. Jangan duk kecak-kecang dia. Biar dia. Saya pun suruh orang kerja malang. Jangan duk kerja siang hari. Baik. Itu dia. Kata dia tak boleh buka puasa. Ni baru syarat dia ni. Melainkan dengan 6 syarat. Kalau ada 6 syarat ni, tak apalah buka puasa. Oh, lewat cerita. Cerita banyak ni dia. Baik, kita ingatlah perhabis mana ni. 4 puasa dah datang juga. Makan kambing dari lah. Begitu baca perhabisan, sekat sikit dah. Melainkan 6 syarat. Pertama, bahawa tiada dapat ditakhirkan akan kerjanya itu kepada bulan Syawal. Tak boleh dah yang tangguh dah. Memang kena buat kerja juga ni. Nampak tak? Tak ada arah. Tak boleh nak elok.
Yang kedua, bahawa tiada dapat dikerjakan dia pada malam. Malam tak ada nak buat. Kena buat siang juga. Benda ni orang dah buat malam. Kena buat siang juga. Apa? Motong padi, muka padi orang buat malam. Boleh. Atau dapat dikerjakan dia pada malam tetapi tiada memadai. Malam boleh buat tapi kok barang sangat. Sebab tak padang. Maka membawa kepada binasa ia. Takut jadi punah buat malam. Kena buat siang hari juga. Maka barulah boleh buka puasa. Tak larat, tak lalu. Tapi yang gi tu tak puasa dulu lagi. Gi tu tak puasa dah. Ataupun puasa buat bekas siap dah ni. Cadang dah. Nampak dah. Bawa puluk, bawa air siap. Tak pakai kerja kau. Ketiganya bahawa musyaqqah atasnya puasa akan sebagai musyaqqah yang tiada tanggung pada adab. Kalau dia puasa tak lagi dah ni. Jadi musyaqqah, jadi mudarat, jadi apa? Yang musyaqqah dia ni pada adab kata berat dah. Nampak? Dia boleh buka. Keempatnya bahawa berniat akan puasa pada malam. Tengok niat baru puasa. Buat kerja duduk gerak baru buka. Nampak tu? Saya pernah buat kerja lari tengah hari. Kerana puasa. Buat kerja apa ingat? Buat kerja katok tawah. Orang dah buat kerja tak ada tu. Katok tawah. Tahu tawah? Tawah ni orang buah tiok tu lah. Tak boleh baru tu. Dia ni orang jual lah tawah. Kecil dalam botol. Mahal apa-apa. Padahal murah boh. Dan jadi orang proses biji comel jadi botol. Orang jual jadi mahal. Dia beli di kedai pasar payang tu. Ayah ada nak tawah. Kedai pohon. You stock up satu. RM1, RM2. Murah boh. Kalau kita beli you buat comel dalam bekas tu. RM15. Kecil je. Ataupun buat dalam air supaya air tu jadi jernih. Tawah ni. Nampak tu? Buat dalam air jernih. Dia ada masa-masa kelak. Katok benda tu. Ku katok dia debu. Masuk tu dia jadi dahaga yang amat sangat. Allahu akbar. Buat kerja sama dengan jemaah tabligh. Tu ada tabligh 2-3 orang. Buka puasa belaka. Dia basic buka dah dia dahaga. Memang dahaga benda tu. Dahaga. Saya pada buka puasa tembur. Tak boleh fiti. Dia sepas pukul 5, pukul 12 tu tembur bodoh gitu. Tembur senyap gitu. Ambil lah kamu tokek we. Khidmat aku dia tu. Khil tembur tidak ayat tokek. Dah ayat ke tuang. Tapi kita niat nak puasa. Jangan niat nak puasa pada malam. Padahal pagi-pagi ia puasa dulu. Maka jangan ia buka melainkan apabila hasil musyaqqah dan uzur. Jangan buka lagi. Musyaqqah dah lalu. Tak ada arah baru buka. Kelimanya bahawa berniat ia akan tarakhus. Dengan membuka itu. Ada tarkhis daripada syarak. Kemurahan daripada syarak. Nampak? Buka ni bukan kerana nak buka sangat. Tapi dah oleh kerana syarak beri kita buka. Maka kita bukalah. Mana gitu. Jangan buka tu kerana tak ada apa-apa. Peluang apa? Peluang orang kata boleh buka. Ada ustaz kata boleh buka. Buka je lah. Keenamnya bahawa jangan kosak ia dengan kerjanya itu bagi kerana hendak membuka puasa. Jangan pergi buat kerja tu kerana nak buka puasa. Kalau aku tak buat kerja tak boleh buka puasa. Kalau aku buat kerja boleh buka puasa. Orang tak marah. No. Maka apabila ia dapat segala syarat yang 6 ini, maka haruslah ia berbuka puasa. Kena sebut syarat dulu. Jangan orang tanya boleh lalu. Allah tak puas hati kita jawab lagu tu ni. Dia sama ada pekerjaannya itu bagi dirinya atau bagi orang lain. Orang lainnya anak beranak dia ataupun siapa-siapalah. Tetapi wajib ia qada apabila selesai daripada kerjanya. Selesai kerja kena qada balik. Dan ngetang tak kan tiap-tiap hari ngetang. Habis padi habis puasa ya. Tak. Habis babul haji wal umrah. Ni masuk bab haji pula ni. Masuk bab haji tu habislah tu kitab kita ni. Udah selah lagi. Kena cadang-cadang selalu tu. Nak 6 mat. Kena buat 6 mat. Wallahu a'lam.